ini 1 jam lebih. Jadi yang sebenarnya dalam agenda ucapan saya ada juga pasal kelajuan-kelajuan ini, tapi saya tidak mengganggu Kota Melaka karena saya fikir saya ada butir-butir yang lebih. Datuk Speaker, ini kelajuan kereta-kereta di Lebuh Raya, dalam bandar, ini kita mesti prihatin kepada rakyat jelata. Karena kita nampak kalau di Tawau dalam bandar orang tidak pakai tali geledah kena tangkap. Ini tali geledah dalam bandar. Kalau sekiranya di Lebuh Raya mungkin ada masalah keselamatan, tapi ini dalam bandar. Jadi kita minta kalau dalam bandar bolehlah kita minta supaya polis jangan untuk cari nama isu saman sesuka hati, kerana dalam bandar orang tak perlu pakai tali geledah kerana dia tidak boleh jalan 120, 150. Jadi Datuk Speaker, Kota Melaka dah mengatakan di Lebuh Raya memang banyak masalah yang dihadapi, kerana walaupun mungkin saya tidak berjalan di Kuala Lumpur dengan kereta sehinggalah keluar satu negeri ke satu negeri, tapi kereta saya pernah dipinjam. Saya terima saman. Kereta saya dipinjam, saya terima saman. Jadi berarti Datuk Speaker ini anyaya. Kadangkala ada papan tanda mengatakan 120, 110 atau 120, sedang di 90. Orang tak sedar pun. Jadi Datuk Speaker, apa yang kita mau buat di sini seperti di Australia. Di Australia dia tidak suka hati menangkap orang yang melanggar kelajuan ini. Dia ada tanda warning di tiap-tiap jalan. Dia bilang di depan ada speed trap. Di mana-mana kita nampak di seluruh Australia. Jadi kenapa kita tidak buat cara yang dibuat di Australia? Karena kita fikir sekarang ini ada yang kena anyaya. Orang tak boleh nampak. Kadang-kadang di Sabah ini polis, apabila dia mau tangkap, dia bertapuk dalam hutan, dalam mana dia ambil ini kereta-kereta yang melanggar. Jadi ini seharusnya kita akan kaji apa juga undang-undang kerana untuk menyelesaikan rakyat jelata. Datuk Speaker, sebelum saya buat ucapan dalam dasar belanjawan yang kita nampak yang berhormat prihatin kepada rakyat jelata, terlebih dulu saya mau tanya, kerana dalam putusan Malaysia ada kita nampak kabinet bayangan Parti Pembangkang. Ini bayangankah atau angan-angankah? Kalawakan. Karena Datuk Speaker, mungkin orang terkilan juga, orang Sabah terkilan juga. Kerana dalam kabinet bayangan tidak ada satu orang pun yang dianggap jago di Sabah ini dalam kabinet bayangan ini. Jadi terkilan orang Sabah. Kalawakan. Ya. Terima kasih. Yang betul, terima kasih. Kalawakan. Apa yang didedahkan kononnya oleh utusan Malaysia, biar saya jelaskan, adalah bukan satu dokumen ataupun satu pengesahan daripada Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat. Kerana Majlis Pakatan Rakyat tidak pernah mengeluarkan shadow cabinet. Itu adalah satu keputusan yang kita buat kerana sebelum kita nak lantik orang, namakan orang, dia kena menang dulu. Ya, dan amalan ini bukanlah amalan semua negara, termasuk negara maju. Jadi apa yang dikeluarkan oleh utusan Malaysia adalah dikutip daripada blok-blok yang tidak ada autoriti. Ya, tentulah tidak masuk akal apabila kita sudah mendapat sokongan daripada Sabah dan Sarawak, maka kita tidak ada menteri daripada Sabah dan Sarawak. InsyaAllah apabila kita menang besar dan termasuk Sabah dan Sarawak, sudah pasti ada pimpinan yang menjadi menteri daripada Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Itu saya tidak perlu jawab lah. Itu tepuk dada, tanya selera. Tan Sri Speaker, dalam akhbar di Sabah
Kalau dengan izin saya boleh baca, Datuk Speaker, Tan Sri Speaker. Transformation for Sabah natives untuk pelajaran. The government will soon launch an educational transformation program specifically for the indigenous communities of Sabah and Sarawak to further raise their educational excellence. Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said the government realized that the same formula could not be used for all communities as certain groups required special focus or certain attention. The minorities, the sub-ethnic group, need special program. So one special education transformation program will be introduced for the indigenous communities in Sabah and Sarawak in their interest. Jadi, Tan Sri Speaker, sebagai rakyat Sabah, apabila saya baca kenyataan daripada Menteri Keuangan, saya merasa gembira dan lega kerana Kerajaan Barisan Nasional mengambil berat tentang keadaan anak-anak sekolah di luar bandar, terutama sekali orang-orang tempatan yang begitu mundur sekali dari segi pelajaran. Jadi dengan adanya program transformation ini, mungkin di masa-masa akan datang keputusan-keputusan dalam pemeriksaan dari bawah hinggalah ke atas Sabah dapat mencapai kecemerlangan. Tahniah kepada Menteri Pelajaran kerana ini satu idea yang saya anggap excellent. Datuk Speaker, transformation ini memang dialu-alukan oleh rakyat Sabah. Di Sabah, Datuk Speaker, memang kita nampak banyak pembangunan tetapi belum cukup lagi. Kita tidak boleh kata di Sabah tidak ada pembangunan, kerana kalau orang kata di Sabah tidak ada pembangunan, mungkin itu adalah satu hela politik. Memang banyak pembangunan tetapi kurang dari kalau dibandingkan daripada di Semenanjung. Kerana kita nampak di Sabah satu negeri yang begitu mundur dengan adanya Barisan Nasional, dengan ada kepimpinan kerajaan persekutuan, maka kita dapat mengubah suai corak negeri Sabah. Datuk Speaker, harga barangan di Sabah 30%. Menteri sudah tidak ada, tidak ada di sini. Harga barangan 30% mahal di Sabah. Jadi kita berharap mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada di sini, kalau kita memberikan kontrak-kontrak untuk dibuat di Sabah, tidak boleh kita bandingkan harga di Semenanjung dibawa ke Sabah. Kerana di Sabah semuanya mahal-mahal belaka, iaitu 30%. Jadi kalau ada kontrak mau dibuat di Sabah, tentu sekali ianya perlu ditambah 30%. Bukan barang-barang binaan saja, Datuk Speaker. Kalau kita nampak, akhbar pun 60 sen mahal daripada di Semenanjung. Akhbar yang kita baca, berita hariannya, starnya apa, dia 60 sen. Dia berarti 30% mahal di Sabah. Terima kasih, sahabat Abang